Assalamualaikum semua, bertemu lagi kita pada kali ini. Okey, pada kali ini aku ada satu cerita seram. Cerita seram ni berkisahkan masa aku pergi ke Gunung Tebu di Terengganu. Masa tu aku ada satu grup akulah. Grup aku betul-betul ni 5 orang yang betul-betul aku kenal. Jadi kita orang naik Gunung Tebu tu, panjat Gunung Tebu. Sebenarnya aku join grup lain sebenarnya. Jadi aku tak kenal lah. Yang lain tu memang aku tak kenal. Tapi aku yang guide tu aku kenal lah. Beberapa orang guide tu memang ting yang biasa aku pernah naik gunung sebelum ni lah. Okay, jadi kita orang bersiap semua, cek barang semua kan. Nak pergi naik gunung, nak tidur satu malam kat situ. Kita cek semua makanan, apa semua kelengkapan. Okay, kita start naik. Okay, bila kita start naik semua tu, tapi sebenarnya aku kalau nak pergi naik gunung, sebenarnya memang aku akan cek dulu. Maksud aku akan cek tempat tu ada apa-apa sejarah tak. Maksud aku macam ada cerita seram ke, ada mistik ke, atau ada benda-benda macam binatang buas ke apa semua tu. Aku akan cek dulu. Masa aku cek aku search dekat internet lah. Maksud aku nak tahu dulu kan, sedikit sebanyak dah aku tanya juga yang guide aku dulu macam mana kisah-kisah dia kan kat situ kan. Okay, lepas apa semua tu aku tanya, aku tahu apa semua. Okay, kita orang naik lah, naik semua tu. Okay, sampai masa tu kita orang ni macam ada sedikit lambat lah. Mungkin ada yang injek masa tu. Jadi yang ada terpaksa bawa beg dia semua. Dia terpaksa kita pimpin dia semualah. Kita tu dia. Jadi masa tu agak lewat nak sampai ke puncak tu. Sebab dia macam ni, dia Gunung Tebu tu, dia sampai puncak dia macam open sikit. Dia open. Kalau siapa yang pernah pergi tu, dia macam open sikit lah. Jadi kita akan lebih kurang tempat tu jugalah. Kita akan macam gerak sikit je untuk kita kita bermalam kat situ lah. Kalau ada siapa yang tengok video ni, kalau aku ada bagi tahu salah tu, condition atas tu tolong betulkan. Sebab aku pun lupa buat benda ni dah lama. Tapi yang pasti aku bermalam kat atas, yang kat puncak tu, yang kat ada batu besar semua tu, batu apa yang orang kata boleh semayang semua atas tu. Lebih kurang kat tempat tu lah, yang kat ada apa, batu yang ada macam tulisan apa tah, macam orang silat ke apa kat situ. Jadi kita orang set up semua kat situ. Tapi memang sejuk gila lah atas tu, memang best. Tapi aku sampai tu aku rasa macam aku rasa macam lain dah sebenarnya. Tapi tak, aku tak buat apa-apa lagi. Jadi kawanku ni, dia dia pun ada 2 orang perempuan kan. Yang satu tu sebenarnya dia dah terbulang masa tu. Jadi dia dah terbulang. Tak ada juga yang partner, bukan partner lah, yang satu, yang grup yang kita naik tu, yang tak silap aku yang daripada Filipin, tak silap aku, dia pun sama, dia datang bulang. Jadi bila orang kata bila dia nak tidur, dia kata dia nak tukar yang tuala wanita tu, dia nak tukar. Jadi dia kata dia nak tanam je. Jadi guide kat situ marah lah, macam jangan tanam kan, macam sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku malam nanti kalau kita nak tidur. Jadi aku pun terpaksa lah teman. Sebab macam ni, dia Gunung tu, Gunung Tebu kan. Kalau siapa yang tak pernah pergi lah, kalau yang pergi tu, kalau aku salah bagi tahu, tolong betulkan lah. Ni gunung, ni puncak gunung. Jadi kita kena, untuk puncak air tu, kita kena turun sikit tu taklah kata sikit sangat lah. Sebab aku ingat masa tu ada kisah turun tu, ada satu brother ni, aku kenal lah dia antara guide jugalah. Dia memang lepas dia naik sekali tu, dia beritahu, aku memang tak nak dah turun pergi ambil air, orang yang ambil pula. Dia tu memang tinggi, memang orang kata mungkin tenaga kuat lah, memang tenaga kuat daripada aku. Tapi dia memang tak larat, sebab memang dia kena turun banyak nak pergi ke puncak air tu. Dia tak ada betul-betul kat kita orang kata dekat campsite kita tu, tak ada betul-betul pak puncak air tu, tak ada. Dia kena turun sikit, turun banyak jugalah. Jadi sebab tu dia orang malas. Macam yang Filipin tu malas, yang kawan aku tu pun macam malas nak turun. Tapi aku terpaksa bila bincang-bincang, okey, aku dengan kawan aku seorang lagi akan teman dia turun.
Okay, bila turun masa tu sebenarnya dalam pukul 1. Okay, bila pukul 1 tu bila pukul 1 turun semua tu, okay, aku macam tak apalah, kita pergi ramaikan turun kan, make sure dia apa, dia naik semula je lah. Jadi kita orang tak tengok lah dia buat apa, kita orang tak tengok. Jadi kita orang pun duduklah tepi sikit kan, tak nak cuma kita orang suluh lapu tu. Lapu tu kita suluh betul-betul, biar nampak dia, biar bias sedikit. Tapi kita tak tengok lah, kita cakap lah, kita buat borak yang dengan member aku seorang lagi yang lelaki ni, borak semua. Lepas tu ada satu ketika tu aku tersalah. Kalau macam ni lapu kan, sekejap. Okay, sebenarnya sebab aku ada kereta ni, sementara nak keluar. Okay, kalau atas ni lapu ni kan, aku tersalah suluh tu. Okay, aku suluh tu dekat satu batu tu. Aku tak tahulah, aku punya imagine kepala aku sendiri ke, ataupun memang aku ternampak ada nampak macam ada satu macam apa, macam putih. Aku tak pasti putih ke hitam masa tu, tapi dia macam duduk situ, macam tempat dia atas batu tu. Dia macam duduk atas batu tu. Jadi aku pun macam okey, tak apa, kalau aku beritahu kat kawan aku lagi di cepat-cepat nak ajak naik kan. Jadi aku pun tunggu je lah, tapi aku akan make sure yang kawan penumpang aku dan yang Filipin tu dia settle, clearkan benda yang dia nak buat tu, supaya dia tidur tu, benda tu orang kata dia tak tanam dalam tanah dekat tempat dia nak tidur tu. Sebab kadang-kadang orang luar ni kadang-kadang dia tak tahu kan, dia tak tahu benda tu. Jadi okey, siap semua, dia tanam, dia mandi apa semua. Okey, tibalah masa nak naik. Okey, masa nak naik semua tak ada apa-apalah. Alhamdulillah tak ada apa-apa. Tapi orang kata perasaan kita tu kan, perasaan kita masa macam ada sesuatu macam yang nak ikut kita tu, memang ada lah. Tapi kita buat tak tahu. Kita pun naik. Okey, bila naik tu kita set up tempat kita nak tidur. Okey, dia, aku nak kata macam mana, dia satu tempat besar kan. Okey, macam ni tempat dia lebih kurang macam ni. Okey, ramai yang ada yang buka tempat kat sini kan, buka apa yang fly sheet semua tu besar semua kat sini. So dia orang lah yang guide apa semua, dia orang duduk kat sini. Jadi kita orang ni yang last lah, boleh kata yang tak, bukan yang kita orang ni kan sebab group lain kan, yang lain tu memang group dia orang. Jadi kita orang group lain, kita orang pilih yang tempat yang ujung sekali. Maksudnya yang ujung ni adalah yang tempat yang dekat untuk kita pergi ke punca air. Jadi bila tempat yang dekat dengan punca air tu, kita mula-mula aku rasa macam okey, tak apa, jauh daripada orang mungkin senyap sikit kot, macam dia orang duduk borak-borak kan, mungkin dia orang dah biasa pergi kan. Aku pergi ni pun masa tu beberapa orang tu memang antara orang yang orang kenal jugalah, tapi aku tak boleh sebut nama siapa sebab dia pun masih aktif lagi sekarang ni. Jadi bila aku pergi tu kan, setting semua tempat semua, sebab kita tidur dalam hammock masa tu. Jadi aku rasa kita buat macam satu tingkat, dua tingkat jatuh. Lepas tu kita silang macam ni, tak silap aku. Jadi dekat-dekat lah, yang tiga tingkat, dua tingkat. Sebab perempuan 2, lelaki 3, kalau tak salah aku. Kalau kawan aku tengok ni mungkin boleh komen lah. Sedikit, tapi lebih kurang kita tidur macam ni. Kita tidur macam bersilang sikit lah. Lepas tu kita letak fly sheet kan semua kan. Kita letak tu, aku rasa memang baik punya dah lah. Yang kawan aku setting tu baik punya. Kalau hujan tu aku rasa memang garanti tak basah ke apa. Okay, tapi malam tu ni seramnya kat sini. Malam tu bila kita orang habis borak-borak, kita orang duduk gelak-gelak apa semua kan. Lepas tu adalah macam kawan-kawan aku kata,
ada makanan tak simpan lagi semua. Okay, kita simpan apa semua. Memang kita simpan lah. Kita simpan, kita gantung dulu kat pokok apa semua kan. Kita tak biar takut ada binatang ke apa malam ni kan, kita mana tahu. Okay, jadi bila kita nak tidur tu, dia orang yang satu grup tu yang grup, sebenarnya grup tu grup guide lah. Dia macam ni, dia guide Terengganu, tapi sekali dengan guide yang luar juga. Tapi dia kan dia mari tempat kita kan, jadi dia ada kena melalui kita lah masa tu. Lebih kurang macam tu lah. Aku tak pasti, aku tak tanya detail lah, tapi yang pasti dia orang tu memang antara yang orang kata macam maling gunung jugalah. Macam tu. Tapi aku tak ambil tahu sangat lah masa tu, sebab aku rasakan aku boleh sampai atas tu, aku boleh borak, boleh kenal semua orang tu, dah okey. Jadi dia orang memang macam kenal ke tak kenal aku tak tahu. Dia orang borak, memang borak macam kenal lah. Jadi dia orang borak bising-bising semua. Okay, sampailah masa tu, sebab kan aku kata lebih kurang pukul 12 atau pukul 1 aku turun kat bawah tu kan, yang mandi semua kan. Tapi dia orang mandi taklah lama sangat kan. Lepas mandi apa semua, bersih-bersih semua tu, dia naik tu, aku setting semua, set up semua hammock apa semua tu kan. Jadi aku tidur tu lebih kurang dalam pukul 2. Okay, pukul 2 aku nak tidur masa tu, pukul 2. Tapi dia orang dah masih bawa lagi. Tapi lebih kurang pukul 3 ataupun pukul 3.30 masa tu, dia orang diam. Dia orang diam. Jadi bila dia orang diam tu kan, bila dia orang diam tu, aku ingatkan dia orang tidur lah. Rupanya lah selepas kejadian tu, rupanya dia orang ada yang tak tidur lagi sebenarnya masa tu. Jadi lepas bangun pagi tu apa semua kan, bangun kita set up apa semua ni. Sorry, bukan. Bangun pagi tu sekejap, dia ada satu, sebenarnya ada satu kisah malam tu. Aku rasa angin, aku tak tahu mari daripada mana, kuat gila, macam ribut. Aku tak tahu apa mari. Aku gerak kawan aku kata, kenapa ni, macam aku kata, tak apa dah tidur lah. Sebab aku rasa macam sejuk kat kaki. Aku rasa macam ada sesuatu benda je mari. Tapi aku tak nampak masa tu, sebab aku memang ngantuk gila kan, sebab kita penat dah. Tidur. Aku tak dengar orang lain macam bising, orang kuat ke apa tu, tak ada. Lepas tu aku bangun pagi esok, aku memang tak ketanya lah kan. Pagi tu kan, kita orang siap-siap apa semua, makan-makan pagi semua. Kita pun turun sebab kita orang target, kita orang akan pergi ke yang dekat Besuk tu. Aku lupa, nanti aku sebut semula. Ada yang bukit tu. Ya Allah, aku tak ingat bukit apa. Yang kat Besuk tu nanti aku sebut. Okay, kita pergi tu. Bila sampai kat bukit tu, kita orang pun cakap lah dulu kan sebelum naik bukit. Cakap. Dia macam tak nak cerita lagi. Okay, lepas kita naik bukit tu apa semua tu, Bukit Keluang. Sampai dekat Bukit Keluang tu kan, saya cakap, dia tak nak cerita lagi. Lepas tu balik. Okay, balik. Adalah hamba Allah ni, dia nak tumpang kita. Jadi kita nak balik ke Terengganu. Dia pun nak balik dulu ke Terengganu sebab dia pernah kerja di Terengganu masa tu. Jadi mungkin dia rindu ke Terengganu sebelum dia balik KL. Jadi sebelum dia balik KL tu, dia nak tumpang balik Terengganu. Kita orang okey lah, sebab daripada Gunung Saruk, Gunung Tebu tu nak balik ke Terengganu tu memang laluan kita dah. Kita orang semua duduk Kuala Terengganu. Jadi bila balik tu, barulah dia buka cerita sebenarnya. Dia kata, nak tahu tak semalam sebenarnya kan, dengar tak lepas-lepas orang bising-bising borak tu, lepas tu orang diam. Tu aku tanyalah, kenapa? Kamu dah kenapa? Aku tanya, kenapa? Sebenarnya kan, dia kata, sebenarnya kan semalam masa korang dah tidur kot. Dia kata macam tu. Maksud dia nak bagi tahu kat aku lah, kat grup aku lah, masa korang dah tidur kot masa tu. Dia kata dah pukul 3 lebih masa tu. Dia kata ada satu pasangan ni, pasangan tua. Dia kata mari tengok kawasan kita. Jadi aku macam, patut macam aku pun sebut lah,
oh patutlah apa semalam saya rasa masa saya tidur tu angin kuat sangat, mari ribut. Memang mari kat kaki aku rasa macam kuat angin. Rupanya benda tu datang sebab sebenarnya Gunung Tebu ni terkenal dia kan, terkenal dia adalah dengan bunian. Dengan bunian. Jadi macam aku kata, kita pergi sesuatu tempat tu, kita kena hormat tempat orang. Maksudnya sebab kita pergi, macam kita pergi rumah orang, kita kena hormat tempat orang. Jadi kita pergi tempat tu, sebelum kita tidur ke apa ke, kita bersih dulu tempat. Kita jangan buat kotor, sebab mungkin tempat tu tempat dia orang duduk. Tapi memang benda tu memang dah kalau korang cuba cek, buka kat YouTube pun, aku rasa kisah kat Gunung Tebu ni yang bunian ni, aku rasa memang dah banyak dah. Tapi aku share cerita aku, apa yang terjadi pada aku. Memang betul-betul aku rasa masa tu aku tak macam dia main kaki sejuk lah. Macam mula-mula macam aku kata macam ribut, tapi aku kata pelik ni sebab kat kaki ni kuat sangat dia punya angin tu. Kat kaki tu sebenarnya kuat sangat. Aku rasa macam tak logik, kat kaki tu kuat sangat angin tu. Lepas tu dia macam ribut lah. Macam aku cerita yang lepas kan, ribut tu sebenarnya dia datang tak lama pun. Macam dia isyarat dia datang sebenarnya. Apa benda tu, dia kata macam tu lah. Dia kata ni antara gunung yang seram jugalah antara yang dia pernah naik. Sebab dia kata sebab dia kata banyak je tempat dia naik kan. Tapi ni macam tempat ni memang mungkin tempat bunian tu kot, dia memang tempat lama. Sebab dia tu mungkin dia boleh nampak kan. Jadi dia kata dia nampak, dia bagi tahu masa duduk atas tu pun dia dah bagi tahu seorang yang kawan-kawan baik dia tu. Tapi kawan baik dia kata jom lah kita tidur je lah. Macam dia tak bising lah malam tu. Tapi yelah, mungkin nasib baik lah. Aku dah cerita tu nasib baik. Macam yang kawan aku yang datang bulan semua tu pun yang tak buat benda yang tak sepatutnya. Jadi story dia kat sini, kesimpulan dia lah, kesimpulan dia kat sini, kalau kita pergi naik gunung ke tempat yang masuk hutan ke, kita kena orang kata apa, lebih berhati-hati lah. Orang kata jangan buang sampah tempat mengata-ngata. Sebab aku ada lagi beberapa cerita yang kawan aku yang terkena kat kawan aku pun ada. Yang tu lagi panjang cerita dia. Sebab dia cerita tu dia lebih orang kata sampai ke rumah pun benda tu ada lagi. Sebab ada tak salah ambil barang semua tu. Itu aku akan cerita next video. Okay, sampai di sini saja video aku pada kali ini. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Assalamualaikum.